大家平安，大家早上好。我们相信，在这个时间，我们一起来敬拜他、赞美他。我们相信，耶稣的宝贵十架都保佑着我们。让这首诗歌，我们可以敬拜他、赞美他、高举他的圣名。感谢你，耶稣，感谢你。让我们举了双手，一起来敬拜他。每当我想起你宝贵十架，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。我想起你牺牲的爱，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，尊贵羔羊，一起来赞美他。尊贵羔羊，配得我赞美，荣耀君王，配得我尊重。再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。兄弟姐妹们，跟我的伴唱一起唱好不好？一起来唱这首诗歌，唱给主耶稣听。阿们。每当我想起为了我的过犯，为了我的过犯你受刑罚，为了我的医治，为了我的医治你受鞭伤，为了我的救赎，为了我的救赎付上代价。每当我想起你，每当我想起你牺牲，我要高举你的圣名，我要高举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。阿们。主耶稣，你为我做的一切，一起来唱，一起来赞美尊贵羔羊，尊贵羔羊。献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。尊贵羔羊，一起来赞美他。尊贵羔羊，配得我赞美，荣耀君王。君王，配得我尊崇，再次献上赞美祭，我领向你歌颂，感谢主你为我付出的爱。尊贵羔
献上，再次献上赞美祭，我领向你的手，感谢主你为我付出的爱，再次献上赞美祭，我领向你的手，感谢主你为我付出的爱。一起举我们的心来赞美他。我感谢你，我感谢你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我赞美你，耶稣，你配得高举，你配得承受。哈利路亚，基亚那拉亚拉拉，基亚那亚拉瓦萨勒，哈利路亚，哈利路亚。你配得赞美，你配得高举，耶稣，你是我永远的神。哈利路亚！亲爱的姐妹们，请你们谁来赞美他？哈利路亚！感谢你，耶稣，我感谢你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美他，请你们谁来赞美他？感谢你，耶稣，感谢你。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远是奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。耶稣，耶稣，哈利路亚！耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远是奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。一起呼喊他的名，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远是奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。再多一次呼喊他的名，耶稣，耶稣，哈利路亚！耶稣，耶
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. 兄弟姐妹们，让我们一起唱来这首诗歌，一起来唱。纯洁的心，让我们一个纯洁的心来赞美他，来敬拜他。感谢你，耶稣，感谢你。兄弟姐妹们，我们一起来唱好不好？纯洁的心，这是我渴慕。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。再多一次，纯洁的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。谨记你的话语。谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管。一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这心香的敬拜只剩到你兄弟姐妹们，你们来唱好不好？哇，伴唱一起唱《纯洁的心》。哈利路亚，纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心，纯洁的心，纯洁的心。这是我渴慕，一颗紧跟随着，你的心。再多一次，用你的真心去唱纯洁的心，纯洁的心，这是我渴慕，这是我渴慕，一颗紧跟随着你的心。这是我渴慕，这是我渴慕。感谢你，耶稣，一颗紧跟随着你的心。一起唱。谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管。一颗专注的
的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。谨记你的话语，谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。兄弟姐妹们，谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。谨记你的话语，耶稣，谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。心得着你的喜悦，感谢你耶稣，让这馨香的敬拜只升到你面前。再多一次，一颗怜悯的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。感谢你，感谢你，耶稣，让这馨香敬拜你，哈利路亚。感谢你，耶稣，感谢你，耶稣。Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 平安，各位弟兄姊妹们， Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan selalu memberkati kita. 我相信这些日子来，神不断的祝福我们。 Saya bersyukur sama Tuhan kalau hari ini saya boleh menyampaikan sesuatu hal tentang firman Tuhan. 我感恩，因为若今天神许可我，今天可以分享神的话。 Dan kita semua tahu bahwa kita sedang mengalami satu pandemi. 我相信我们大家都已经经历过这个疫情， Yaitu COVID-19. 就是这个19。 Saya mau katakan bahwa semua ini manusia mengalami hal ini. 我要说的，我们全球人大家都经历过这件事。 Dan karena pandemi ini, karena COVID-19 ini, 因为这个新冠状病炎， maka akan ada perubahan dalam kehidupan. 所以因此呢，在我们生活中呢，一定有这个改变。 Maka pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu hal tentang perubahan dalam hidup. 今天早上我要分享的就是在我们生活中有改变， Life change ahead. 就是我们的生活要改变， Akan ada terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. 在我们的生活当中一定有一些的改变。 Mau nggak mau, 我们要不要？ Anda harus mengalami perubahan. 你必须经历过这个改变。 Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, 还没有进入神的话之前， saya mau sampaikan bahwa ada satu kata-kata yang begitu menguatkan hidup saya juga. 我要分享有一些话，也就是推荐我们，使我们更加的坚强。
when life changes to be harder, 当我们的生活更加的艰难， change yourself to be stronger. 那么我们要改变我们自己呢，更加的强壮。 Jika perubahan di dalam kehidupan ini Anda merasa berat, merasa akan ada satu tekanan yang luar biasa, 如果在我们的生活当中，我们觉得有很大的压力， rubah gaya style kamu, 那么我们要改变我们的生活方式， rubah gaya kehidupan kita, 改变我们的生活方 untuk 式， kita bisa lebih kuat mengalaminya. 让我们可以更坚强的经历面对它。 Nah, ada 3 hal yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. 今天早上，神有3件事要分享。 Bagaimana kita bisa mengalami ataupun menang di dalam satu pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. 在我们所面对的挣扎问题当中，我们可以战胜它。 Hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, 第一件事，神要对我们说的， kita buka Roma 12 ayat yang kedua. 我们翻开罗马书12章第2节， Firman Tuhan berkata, 神的话说： janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 我们不要效法这个世界， tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Hal yang pertama Tuhan katakan kepada kita semua, 第一件事，神对我们大家说： belajar dari perubahan. 我们从改变而学习， Belajar dari perubahan. 我们从改变而学习。 Baik kecil, baik anak-anak maupun orang tua. 小孩、大人， Mungkin yang hari ini dewasa. 今天可能是成长 Belajar 了， dari perubahan yang ada. 我们从改变的那边学习。 Tuhan katakan, 神说， berubahlah oleh pembaruan budimu. 我们要心意更新。 Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini. 今天早上我要对大家说， Tidak kebetulan Tuhan izinkan COVID-19 terjadi dalam kehidupan ini. 如果有新冠状病炎发生，不是一个偶然的事。 Tuhan inginkan ada perubahan dalam kehidupan. 神要我们生命中有改变 Nah,。hari ini ada 3 hal yang juga saya sampaikan di poin yang pertama ini. 今天有3件事，第一件就是 Belajar melalui perubahan dari mana yang kita harus belajar dulu. 第一件事，我们必须从哪里先学习呢？ Yang pertama, 第一， pikiran. 就是我们的思想， Sama-sama katakan, pikiran. 就是我们一起来说我们的思想。 Tuhan katakan, ubahlah pikiranmu seperti apa yang Tuhan kehendaki. 神说，我们要改变我们的心意，就合神的旨意。 Makanya di Kolose 3 ayat 2 berkata, 所以在哥罗西书3章第2节说， pikirkanlah perkara yang di atas, 我们要 bukan yang di bumi. 我们要思想上面的事，不是在地上的事。 Apa Pak artinya itu Pak? 那是什么意思呢？ Hari-hari ini Tuhan mau kita berubah untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. 这些日子，神要我们改变，更加的亲近他。 Mungkin sebelum COVID-19, 可能新冠状病炎之前， kita berpikir selalu tentang dunia ini, 我们一直在想这个世界， tentang bisnis kita, 就是关于我们的生意， tentang apa yang mungkin hari-hari ini kesukaan kita, 就是我们这些日子我们的爱好， mungkin hobi kita. 我们的爱好。 Tapi Tuhan hari ini ubah 可是今天神要改变它， melalui COVID-19 ini. 从这个疫情， Tuhan mau kita berubah pikiran kita. 神要我们改变我们的思想。 Tuhan katakan, 神说， pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. 我们要思念上面的事， Artinya apa? 是什么意思呢？ Banyak hari ini belajar tentang firman Tuhan. 我们要多多的学习神的话， Pikirkan sesuatu hal-hal yang masuk dalam hidupmu, 我们要思想我们生活经历的事， yaitu firman Tuhan. 就是神的话语。 Mungkin hari-hari ini banyak kita dimasukin dengan berita-berita. 可能这些日子我们听到很多的消息， Berapa banyak yang meninggal karena COVID-19. 有多少人已经死了，因为这个疫情。 Ada beberapa orang yang ketakutan hari-hari ini. 有好些人在那边很惊慌惧怕。 Saya kenal ada seorang keluarga, 我认识一个家庭， dia nggak sakit apa-apa. 他没有疾病， Tapi karena terlalu banyak melihat dan dipikir karena COVID-19 ini. 但是因为想的、听了太多关于这个疫情， Jadi dia merasa bahwa dirinya sakit. 所以他感觉到他自己有这个 Dirinya 病， ketakutan dalam hidup. 他非常的惧怕。 Tapi Tuhan katakan,
可是神要告诉我们， Pikirkan hal-hal yang di atas. 我们要思念上面的事。 Tuhan pesankan kepada kita, 神对吩咐我们， jangan takut, 我们不要惧怕， jangan gelisah. 我们不要在那边惊 Aku ada 慌。 bersama dengan engkau. 我要与你同在。 Yang pertama Tuhan inginkan perubahan dalam pikiran kita. 第一件事就是我们的心意改变， Yang kedua, 第二件事 perilaku kita. 我们的行动。 Anda mau nggak mau akan dirubah perilaku Anda untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 你要不要你的行动、你的作为要合乎神的旨意？ Dulu Anda bebas untuk pergi kemana-mana. 过去你很自由到处去， Anda bebas untuk bertemu dengan siapa saja. 你很自由的跟任何人相遇， Atau dulu mungkin Anda bebas dengan melakukan dosa yang ada. 或者呢，过去你自由的犯罪。 Tapi hari ini 可是今天 Tuhan mau katakan, 神说， aku akan ubah hidupmu. 我要改变你的 Aku 生 akan 命， ubah gaya hidupmu hari-hari ini. 我要改变你的生活方式， Untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 要合乎神的话语 Saya buat ayat yang luar biasa yang saya sungguh diberkati. 呀，更有特别的蒙福的经节。 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 列王历代志下第7章第14节。 Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Hari-hari ini dengan perubahan yang ada, 这些日子有这些改变， Tuhan minta kita melakukan seperti sesuai dengan firman Tuhan ini. 神要我们去行他的话语， Merendahkan diri kita. 就是我们要自卑自己。 Ya mungkin dulunya sebelum COVID engkau orang yang sombong. 过去可能你是一个很骄傲的人， Engkau bilang bahwa aku kuat, 呀，我觉得我很强壮， aku hebat, 我很棒， aku punya segalanya. 我拥有一切。 Tapi hari ini engkau tahu, 但是今天你知道， dengan pandemi COVID-19 ini, 这个疫情， kita hanya bisa berharap dan bergantung sama Tuhan. 我们只有能够投靠神而 Tuhan 已。 minta perilaku kita banyak berdoa hari-hari ini. 神要我们多多的祷告。 Pada saat kau tinggal di rumah, 当你安住在家里， pada saat kau kerja di rumah, 当你在家里工作， Tuhan minta engkau banyak berdoa. 神要你多多的祷告， Cari wajah Tuhan 来寻求他的面， dan minta ampun sama Tuhan. 而且求他饶 Kalau 恕你 kita。pernah berbuat dosa. 如果我们犯了 Dan 罪， Tuhan katakan, 人说， pada saat doamu kau ucapkan, 当你说出你祷 pada 告， saat doamu kau berikan kepada Tuhan, 当你向神祷告， Tuhan akan mendengar dari sorga 神要从天上垂 dan 听， memulihkan kehidupan kita. 而且恢复医治我们的 Saya 家。 percaya semua rindu dipulihkan dari COVID-19. 我相信我们大家都渴慕从这个疫情得恢复。 Amin. 阿门。 Jadi hari ini 所以今天 rubah perilaku kita. 我们要改变 Belajar 我们的 dari 行 perubahan 动 ini.，从这个改变而学习。 Sekali lagi belajar dari perubahan ini, 再一次从这个改变而学习， maka Tuhan akan memberkati kita. 那么神要祝福我们。 Yang ketiga, 第三， dari poin yang pertama 从第一方面， adalah perubahan dari cara beribadah kita. 就是我们敬拜聚会的一个改变。 Kita semua tahu, 我们大家都知道， kita nggak bisa hari-hari ini nggak bisa datang ke gedung gereja, 我们不能够去教堂 Tapi Anda- 这边聚会， tapi Anda bisa mendengar firman Tuhan dari live streaming seperti ini. 可是我们可以从媒体那边听神的话。 Mungkin Tuhan izinkan ini terjadi 也许神许可发生， untuk mengubah cara ibadah kita. 来改变我们聚会的方式。 Mungkin dulu sebelum COVID-19, 可能疫情之前， Anda berkata, cuman sebagai rutinitas Anda datang ke gereja. 你们也许是说这个是一个仪式，你们习惯性来聚会。 Tapi hari ini, 可是今天 Tuhan mau ubah cara ibadah kita. 神要改变我们聚会的方式， Supaya engkau hormat dan takut akan Tuhan lebih lagi. 让我们敬畏他。 Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, 所以今天各位弟兄姊妹， Tuhan kadangkala izinkan sesuatu terjadi. 也许神许可发生一些事， Semua untuk kebaikan kita. 一切都是为了我们的好处。 Melalui COVID-19 ini, 透过这个疫情， banyak hal yang kita bisa belajar. 我们可以学习很多事。 Hal yang pertama Tuhan bilang, 第一件事，神说 ubah pikiranmu.
改变我们的 Jangan 心意， ketakutan lagi. 我们不要再惧怕 Jangan，gelisah lagi. 我们不要再惊慌。 Mengucap syukur kata Tuhan. 神说我们要感恩， Pikirkan perkara di atas. 思念上面的事。 Yang kedua, 第二， perilakumu diubah sama Tuhan. 神要改变我们的行动行为， Mau nggak mau engkau tinggal di rumah. 要不要你就是守在家 Engkau 里， jarang ketemu dengan orang hari-hari ini. 你就是很少跟人家 Untuk apa? 见面， Banyak berdoa. 就是要多多的祷告。 Banyak cari wajah Tuhan. 我们寻求神的面。 Dan yang ketiga, 第三， cara ibadah kita harus berubah. 我们要改变我们聚会的方 Ibrani 12 式。 ayat 28 berkata, 希伯来书12章 jadi 编 karena 告， kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 因为我们接受不能够动摇的国度， marilah kita mengucap syukur sama Tuhan. 让我们向他感恩， Dan beribadah kepada Allah 而且我们敬拜他， menurut cara yang berkenan kepadanya. 按照合乎他喜悦的方式， Dengan hormat dan takut kepada Tuhan. 就是以敬畏他的心。 Mungkin hari ini Anda melihat saya dan Ibu 可能你们看到我们今天， untuk duduk di meja makan atau meja tamu 我们坐在客厅里面或者餐厅， dan melihat live streaming ini. 而且我们今天来守这个，我们今天可以 Tapi 看 yang 到 Tuhan 电 lihat 视， adalah hatimu. 但是神是看我们的心， Apakah kau benar-benar bersekutu dengan Tuhan? 我们是否真正与神沟通？ Apakah benar-benar engkau hormat dan takut sama Tuhan? 我们是不是有敬畏他的心？ Saya berharap 我希望 melalui live streaming ini 借着我们今天看的， kita ubah cara ibadah kita 我们改变我们的聚会方式， untuk lebih menghormati Tuhan, 更加的敬畏神， untuk lebih dekat sama Tuhan, 更加的亲近神， dengan berkenan di hadapannya. 而且讨他的喜悦。 Jadi yang pertama, 第一， belajar dari perubahan. 所以从这个改变而学习。 Hal yang kedua yang saya mau sampaikan 第二件 pagi 事， hari ini, Tuhan selalu bilang sama saya, 神常常对我说 disiplin diri Roy, 啊，Roy，你要纪律你自己， disiplin diri dalam hidupmu. 你要纪律你的生活。 Tuhan katakan di Roma 12 ayat 11, 神在罗马书12章11节说 janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 愿我们不要在那边懒懒散散， biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 愿我们在那边火热来侍奉他。 Hari-hari ini melalui COVID-19 ini, 借着这个疫情， melalui pergumulan hidup ini, 借着我们的生活挣扎， yang nantinya kita akan mengalami namanya krisis ekonomi. 我们要经历到这个经济的危机。 Mungkin banyak hari-hari orang yang sudah mulai suam-suam kuku kepada Tuhan 可 Yesus. 能这些日子很多人已经不冷不热了， Yang mungkin sebelumnya antusias luar biasa, 过去他们可能很火热， menggebu-gebu luar biasa. 在那边火热的侍奉。 Pada saat terjadi yang namanya pandemi COVID-19 ini, 当有这个疫情发生， Anda udah mulai mundur di dalam Tuhan. 你们可能开始退步， Anda tidak dipaksa lagi untuk mungkin doa fajar. 可能没有逼你在那边晨祷， Anda dipaksa lagi untuk datang ke gedung gereja. 没有逼你来教堂。 Tapi hari ini Tuhan mau katakan, 可是今天神说， disiplin diri, 我们要纪律我们自己， disiplin diri. 纪律自己。 Ada satu ayat yang menegur kita semua hari-hari 一 ini. 个经节来提醒我们， Firman Tuhan berkata di Wahyu 3 ayat 16, 就是启示录3章16节。 jadi karena engkau suam-suam kuku 当我们不冷不热， dan tidak dingin atau panas, 就是不冷和不热， aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 就是我必从我口中把你吐出去。 Jadi hari-hari ini 所以，我们这些日子， disiplin diri 我们要纪律我们自己， untuk tetap roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. 让我们的灵火热来服侍他。 Di 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, 在哥林多前书15章58节， karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah kalau hari ini ada krisis, kalau hari ini ada COVID-19, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 所以我亲爱的弟兄们，你们不要坚固不可动摇，常常协力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。
Anda tahu bahwa pada saat kita mulai tidak disiplin diri, 当我们开始没有纪律自己， pada saat Anda mulai kendor 当我们 imanmu, 我们的信心开始软弱， maka iblis dapat bekerja dalam kehidupan kita. 那么这个魔鬼就在我们的生活里做工。 Ingat, hari-hari ini 我们知道这些日子 sedang terjadi peperangan rohani. 就是在灵界里有一个战争， Memang 本来 iblis yang membuat COVID-19 ini. 魔鬼做这个疫情， Tapi itu diizinkan oleh Tuhan. 但是神许可， Karena apa? 为什么？ Untuk kita pribadi lepas pribadi 让我们每个人 untuk disiplin diri dalam kehidupan ini. 在我们的生活灵界里面要纪律自己。 Hati-hati pada saat terjadi peperangan rohani seperti hari ini. 当有这个灵界的战争，我们必须小心。 Kalau rohmu tidak menyala-nyala di dalam Tuhan, 如果我们的灵没有在主里火热， kalau kau tidak nempel dengan Tuhan Yesus, 如果我们没有跟他连结， maka iblis bisa bekerja dalam hidupmu. 那么魔鬼可能在我们里面做工。 Saya ingat suatu cerita di satu Alkitab 我记得圣经里面有一个故事， tentang Daud. 关于大卫。 Saya percaya semua tahu tentang Daud, 我知道，我们大家都知道关于大卫， Raja Daud 这个大卫王， yang diurapi Tuhan, 神恩膏他， dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. 神大大的使用他。 Pada saat terjadi peperangan waktu itu, 当时有这个战争的时候， pada saat waktu raja-raja biasanya maju berperang pada saat itu. 当时那些王开始在那边打仗， Tapi Daud gak maju berperang. 但是大卫没有向前去。 Daud menyuruh Yoab, 这个大卫就叫他的部下， asisten 对吧？ daripada Daud, 就是他的手下约伯， beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel berpacu berperang. 还有其他的以色列人在那边打仗。 Mereka memang memusnahkan Bani Amon 他们毁灭了很多亚门人， dan mengepung kota Rabah. 而且在那边围绕了拉巴城。 Perhatikan di 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama tadi. 我们看撒母耳记下11章第1节， Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 大卫他自己呢就住在耶路撒冷。 Banyak orang yang waktu itu berperang untuk maju. 那时候很多人上战场， Tapi Raja Daud tidak ikut berperang. 可是呢，大卫王他没有。 Hari-hari ini 这些日子， Tuhan kita minta kita siaga. 神要我们在那边谨慎、 Berjaga-jaga dalam kehidupan ini. 警醒， Supaya kita tidak bisa kena namanya tipu muslihat iblis. 让我们没有陷入这个魔鬼的圈套。 Anda lihat dari cerita Daud tadi, 我们从这个大卫的故事看到 apa yang terjadi? 发生什么事。 Daud naik ke atas soto. 这个大卫就上了他的屋顶， Daud naik di atas rumahnya. 上了他的屋顶上 Dia 面， lihat. 他看来看去， Ternyata ada seorang yang mandi di situ, perempuan mandi. 原来有一个女人在那边洗 Yang 澡， elok rupanya, 就是很美丽， yang namanya Betsheba. 就是波歇拔。 Apa yang terjadi? 发生什么事？ Pada saat Anda tidak siaga, 当你没有警醒的时候， pada saat kita tidak berperang maju bersama, 当我们没有一起上战场打仗， iblis melakukan sesuatu di dalam kehidupan Daud. 魔鬼在大卫生命中做了 Daud 一些事， berselingkuh, 他在那边有外遇， yang seharusnya tidak terjadi. 应该的呢没有发生这件事， Sampai dia mempunyai rencana yang jahat 知道他有一个很坏的一个计 pada 划， suami daripada Betsheba. 就是别谢巴的丈夫。 Nah, hari ini kita belajar melalui cerita ini. 今天我们从这个故事学习， Disiplin diri. 我们要纪律我们自己， Tetap nempel sama Tuhan. 我们仍然与他连 Biarpun 接 kita ada 起 di 来。 rumah hari-hari ini. 虽然我们住在家里， Tetap rohmu tetap menyala-nyala. 我 dalam 们的 Tuhan. 灵要火热。 Banyak berdoa kata Tuhan. 神说要多多的祷告， Dan cari wajah Tuhan. 寻求他的面。 Amin. 阿门。 Jadi yang kedua hari ini. 那个是第二点。 Mari. Saya undang semua jemaat Mandarin Service yang luar biasa ini. 我想请我们大家的华语聚会 Untuk mulai disiplin diri. 开始纪律我们自己。 Puji nama Tuhan. 感谢主， Di dalam CK7. 在我们这家第7堂， Kita ada satu fasilitas doa fajar.
我们有一个习惯，就是晨祷， Jam 4.45 kita mulai doa. 就是早晨4:45。 Biarpun melalui online. 虽然没有聚集在一起， Tapi beranikah kita? 但是我们有没有勇 Maukah 气？ kita 我们肯不肯？ untuk datang bangun pagi 我们来就是晨祷，早晨 untuk 起来， mengikuti yang namanya doa fajar? 就是参加这个晨祷。 Apakah kita punya komitmen dalam kehidupan ini? 我们是否有一个心愿在那边尾声？ Biarpun kita tidak datang ke gedung gereja, 虽然我们没有来到教会， tapi setiap minggu 可是每个礼拜， seperti hari ini, 就像今天一样， Anda komitmen untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. 你尾声要听神的话， Datang ke ibadah 来聚会， dengan hormat dan takut kepada Tuhan. 就是用敬畏他的心。 Apakah punya satu komitmen di dalam melakukan firman Tuhan? 我们是不是有一个尾声要行他的道？ Itu yang Tuhan minta hari-hari ini. 就是神要我们做的， Untuk tetap kita nempel dan taat setia kepada firman 我 Tuhan. 们仍然忠心顺服于他。 Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. 第三件是， Hari ini Tuhan mau katakan kepada kita semua dengan adanya COVID-19 ini, 因为这个疫情，神要对我们大家说， dengan adanya satu akses yang gampang untuk kita bisa melihat semua channel YouTube yang ada. 就是我们很自由的看，从这个 YouTube 可以看到很多的节目。 Mungkin kita hari ini tinggal klik satu bisa berpindah dengan pengajaran-pengajaran yang ada di seluruh dunia ini. 我们在那边一打开，我们就可以翻开世界上所有的交易。 Firman Tuhan berkata, 神的话告诉我们， hati-hati dengan pengajaran sesat. 我们要谨慎小心那个异端的教导。 Ini yang Tuhan terus remind kepada saya. 神不断的提醒我。 Lukas 21 ayat 8. 路加福音21章第8节， Jawabnya, 他说， nyanyi huruf besar berarti itu Yesus sendiri yang berkata. 就是耶稣本身说的， Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. 耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了，你们不要跟从他们。” Hal yang ketiga yang hari ini Tuhan peringatkan kepada kita semua. 第三件事，神提醒我们的， Ya, Anda gampang sekarang untuk mengakses semua yang ada di internet. 不错，我们很容易从这个网络里看到很多的节目。 Tapi pesan Tuhan pagi hari ini kepada kita semua, 可是今天早上，神提醒我们的是， waspadalah 我们要谨慎， supaya kamu, termasuk saya, termasuk kita semua yang ada, jangan disesatkan. 就是我们大家，我、你，就是受迷惑。 Bagaimana kita bisa tahu bahwa pengajaran ini benar atau pengajaran ini sesat? 我们怎么样可以分别是正的或者不是呢？ Mungkin itu pertanyaan buat dari kita semua kepada ya banyak hamba-hamba Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa tahu bahwa ini pengajaran ini benar atau pengajaran ini sesat? 很多人的疑问就是：我怎么知道这是正的或者异端呢？ Mau tahu jawabannya? 我们要想知道吗？这个答案， Nah, saya mau kasihkan dua hal yang hari ini sesuai dengan firman Tuhan. 我要告诉我们两件 Bagaimana 事。 kita bisa melihat apakah pengajaran ini, apakah nabi ini benar, apakah guru ini benar, atau ini guru ini palsu. 我们怎么知道这位是先知是对的，这个是异端的？ Matius 7 ayat 15 dan 16. 马太福音7章15、16节， Firman Tuhan berkata sekali lagi, 神的话一再的告诉我们， waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。 Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? 品着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？
蒺藜里岂能摘无花果呢？ Saya garis bawahi buahnya lah. 我是强调果汁， Jadi Anda bisa melihat melalui buah yang mereka hasilkan. 所以我们可以从他们结出的果汁认出来， Apakah melalui kehidupan mereka 或者借着他们的生活， ada buah-buah roh yang mereka hasilkan dengan baik. 有他们结出的好果汁。 Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, 我要说的， jangan keluar dari firman Tuhan. 不要从神的话语出来， Jangan keluar sekali lagi dari firman Tuhan. 不要从神的话语出来。 Mungkin hari ini ada nabi yang hebat. 可能今天有很 Ada guru 很 yang 棒的这个先知， Tapi kalau mereka sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan, 但是如果他们偏走了神的话， jangan sekali-sekali engkau mengikuti mereka. 那么我们千万不要跟着他。 Amin. 阿门。 Yang kedua, 第二， bagaimana kita bisa mengetahui 我 atau 们 nabi atau guru yang palsu? 我们怎么知道有假先知？ Tuhan katakan, 神说， kuasai Alkitab itu dengan benar. 我们要好好的学习神的话。 Matius 22 ayat 29 berkata, 马太福音22章第29， Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。” Firman Tuhan pagi hari ini, 今天早上神的话， kuasai Alkitab dengan benar. 我们要好好的明白圣经， Belajar firman Tuhan dengan benar. 好好的学习神的话。 Pak, bagaimana kita bisa belajar, Pak, dengan kebenaran firman Tuhan? 那牧师，我们怎么可以学习神的话呢？ Baca dulu 我们 Alkitab ini. 我们先读。 Saya mau katakan sudah berapa kali Anda baca Alkitab ini? 我想问你读了几次的圣经？ Setelah Anda baca, 你读了以后， minta kuasa Roh Kudus 我们求圣灵的大能 untuk mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. 来理解这个神的话。 Saya mau katakan pagi hari ini, 今天早上我要说， sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, 当今天我还没有讲到之前， saya minta urapan dan kuasa Tuhan turun atas saya. 我求告圣灵的恩高我， Supaya apa yang keluar dari bibir mulut hambamu ini, 让你仆人口实所说出的话， itu semua berasal dari firman Tuhan. 一切都是从神而来。 Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, 所以今天 ada 3 hal yang Anda harus perhatikan 我们必须注意3件事， untuk menghadapi masa-masa perubahan di dalam kehidupan ini. 来面对我们生活中的改变。 Yang pertama tadi saya ingatkan, 第一，我提醒的， belajar dari perubahan. 我们从改变而学习， Belajar dari perubahan. 从改变学习。 Pak, saya kan sudah tua, saya ngapain lagi belajar? Pak, saya kan sudah begini, ngapain saya belajar? Saya mau katakan, setiap hari kau harus belajar. 可能你说牧师，我已经老了，我怎么学习？我要说的，你每一天都要学习。 Tuhan ingatkan tadi 3 hal ya. 神提醒我们3件事， Belajar untuk mengubah pikiran kita. 来改变我们的思想， Pikiran yang negatif, 消极的思想、 pikiran yang takut, 惧怕的思想 yang，selalu merasa bahwa aduh ini sesuatu akan terjadi yang nggak enak. 常常你觉得哇，不好的事会发生。 Firman Tuhan berkata, 神的话告诉我们， jangan takut, 我们不要惧怕， jangan gelisah hatimu. 我们不要惊慌。 Yang kedua, 第二， perilaku kita harus dirubah. 我们要改变行动， Mau nggak mau perilaku kita harus dirubah. 要不要改变行动？ Amin. 阿门。 Lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan, 要多多向神感 banyak 恩， berdoa. 多多祷告。 Yang ketiga tadi di poin Tisan. yang pertama, 第三， Tuhan katakan cara beribadah kita juga harus kita dirubah. 要 sama 改变 Tuhan. 我们的聚会的方式。 Mungkin Anda nggak bisa lagi ke gedung gereja, 我们已经不能够来教堂， tapi bagaimana dengan hati kita 可是我们的心怎么样？ pada saat kita datang di hadapan Tuhan? 当我们来朝见他的时候， Hormat dan takut kepada Tuhan. 有敬畏神的心。 Yang kedua, tadi diingatkan Tuhan kepada kita semua.
第二大点， disiplin diri. Ya. 纪律自己。 Jangan lengah hari-hari ini. 我们要警醒， Jangan, aduh enak dah di rumah, nggak usah ke gereja. 不要说哇，在家里很舒服，不必 Aduh 来 enak 教 deh, 会 nggak ada doa fajar, nggak perlu datang ke gedung gereja. 啊，没有晨祷，我们不用来教堂。 Tapi hari ini 可是今天 Tuhan mau katakan 神说， disiplin diri 纪 kita. 律自己 Supaya jangan sampai iblis turut campur dalam kehidupan kita. 啊，这个魔鬼不要在我们里面动工。 Jadi contohnya adalah Daud. 就是借着这个大卫。 Yang ketiga, 第三， hati-hati, kata Tuhan bilang. 神说要警醒小心， Waspadalah, kata Tuhan. 神说要警醒， Dengan pengajaran-pengajaran sesat. 就是异端的教导。 Amin. 阿门。 Cirinya tadi sudah saya ceritakan. 呀，刚才已经分享， Buahnya kamu bisa lihat. 从它的果子可以 Yang 看出 kedua 来。第二， Kuasai Alkitab dengan benar. 就是要好好的把握圣经， Dan engkau akan membawa hidupmu 然后你会把你的生活， dengan pengajaran-pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. 就是有正确的教导。 Saya percaya 我 pagi hari 相 ini 信今天早上 melalui firman Tuhan ini 借着神的话语， semuanya diingatkan Tuhan. 我们大家被神所提醒， Semuanya diberkati Tuhan 我们大家都蒙福， dan semua dikuatkan oleh Tuhan. 而且我们大家都得力。 God bless you. 上帝祝福你， Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们大 Dan saya 家， percaya 我们大家相 melalui 信， perubahan ini 借着这个改变 kita，menang. 我们战 Kita 胜， menjadi pemenang yang luar biasa. 我们成为得胜者。 God bless you all. 大家神祝福我们大家。 Shalom. Atas nama Gembala, Pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Roy Tanujaya atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 12 Juli 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi pengerja dan jemaat yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dapat dipesan di Integrity Online Store melalui Tokopedia. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore, dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, PCA Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di medsos masing-masing cabang. Tetap menabur di dalam segala keadaan karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur maka itu yang akan kita tuai. Gembala mengajak semua jemaat untuk lebih lagi bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar melalui aplikasi Zoom webinar yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, agar setiap jemaat dapat melalui hari demi hari selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi di WhatsApp 0877 2300 5577. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak usaha dan bisnis yang terpuruk, omset turun, keuangan bermasalah, bahkan tidak sedikit usaha yang terpaksa tutup untuk mengurangi kerugian yang lebih dalam lagi. Apakah Anda salah satu dari yang terkena dampak ini? Stres? Menyerah dengan keadaan saat ini? Frustasi dan tidak tahu apa yang Anda harus lakukan? Build and change your mindset dalam menghadapi problema kehidupan situasi yang tidak pasti ini. Keluarlah menjadi pemenang dengan strategi mindset yang baru. Pastikan Anda merasakan vibrasi positif yang akan diajarkan oleh seorang yang pernah bangkrut, mempunyai hutang puluhan miliar, namun sanggup bangkit mengatasi semuanya itu, bahkan menjadi Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia, Bapak Tommy Wong. Ikuti acara MOI GBPRJ Group CK7 tersebut yang diadakan melalui aplikasi Zoom pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.45 malam. Untuk pendaftaran langsung klik di gbprj.org/MOI.
Dan untuk info lengkap dapat menghubungi WhatsApp di 0813 8006 1070. Indonesia sedang memasuki era yang langka, yaitu periode yang disebut bonus demografi, yaitu era di mana populasi dengan usia produktif meningkat dibandingkan usia yang non-produktif. Disinilah letak pentingnya generasi milenial untuk bangsa ini. Mari join bersama kami di Share and Talk dengan tema The Rise of Indonesian Millennials and How They Lead the Future bersama Grace Natalie. Seorang pemimpin muda yang mengambil bagian di dalam politik negara Indonesia dengan track record yang gemilang di jurnalistik. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan beliau untuk membahas tentang generasi milenial Indonesia. Seperti apa karakteristik mereka? Apa tantangan yang mereka hadapi dan bagaimanakah mereka bekerja? Jangan lewatkan acara live tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 7 malam di channel YouTube GBPRJ CK7 dan di IG Live GBPRJ. Ajak teman-teman dan kerabat untuk kita sama-sama belajar dan memperlengkapi wawasan kita. Untuk KUL gabungan Mandarin Service yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 7 malam akan dilayani oleh PDP Daud Salim. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menabur untuk CK7 peduli COVID-19, baik berupa dana tunai maupun berupa barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus akan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semua donasi yang kami terima kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk jemaat CK7, penduduk sekitar, dan rumah sakit atau klinik. Kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk ambil bagian dalam menabur kasih dengan memberikan bantuan baik berupa dana maupun barang-barang yang akan terus kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7 华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如姐说话，我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒街所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。
第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命。之后，主耶稣就会再来把这个督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾我为我名下的者民，若记这杯祷告，请求我的面，传离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家啊主！但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的者拯救。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力才传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨董宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养施工，使他持续被使用，成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督救牧师长许愿者圣牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他的仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督救的牧养生空，是我们所有在这个督救的者民配的在上帝的面前。我们也配为伯特利教会、圣的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个督救兴起也立命一代的祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督救参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督救华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督救牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Amin. God bless you all. 我一生一世永远是和你。让我们
지루한 하나님. 예수 예수 오 완주